Baiklah guys, kisah seram yang saya ingin kongsikan ni kisah seram berkaitan dengan hari raya. Dan saya tidak tahu sama ada kisah seram ni benar atau tidak. Saya hanya dapat di website dan saya hanya kongsikan kepada anda. Mungkin benar, mungkin juga tidak. Kisahnya berlaku di sebuah kampung. Saya tidak tahu kampung ni mana, tapi di Malaysia lah yang saya dapat ni. Ya, ada sebuah keluarga, ya, suami isteri. Mereka ni kira macam suami isteri muda lah, ya, muda. Jadi isteri dia mengandung anak yang pertama. Namun disebabkan suami dia ni ada kata orang taik dada, kira macam menagih dada lah, ya, syabu, memang syabu. Jadi akhirnya rumah tangga mereka bergolak lah, menyebabkan suami dia ni jenis yang minta duit, cari duit saja sampai mencuri kaki pet. Jadi masalah lah keluarga dia, ya, masalah suami dia sangat bermasalah, ya, sampai satu tahap kegilaan suaminya ni sampai dia bunuh isteri dia. Ini masa ni sebelum hari raya lah berlaku, ya. Jadi yang bukan seram lah, yang kasiannya orang kampung pun tidak tahu yang isteri dia sudah mati, ya. Sampaikan satu masa orang terhidu akan bau mayat di rumah mereka lah. Dan bila cek, orang kampung pergi cek, tengok guys, perempuan tu sudah meninggal dunia. Jadi suami dia dibuat laporan polis dan ditangkap. Okey, dan kesianlah, ya, isteri dia dalam keadaan mengandung meninggal dunia dan ditanam. So guys, kisah seramnya bermula apabila orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam, okey, sangat suka dengan ibu yang meninggal anak yang pertama, kerana mereka boleh jadikan mayat ibu tersebut sebagai bahan sihir, dan mereka boleh bangkitkan ibu yang mengandung anak pertama, yang meninggal anak pertama ni boleh menjadi Pontianak, dan anaknya boleh dibangkitkan menjadi Toyol. Jadi dijadikan cerita, ya, masa ni hari raya. Masa ni hari raya sudah tengah hari raya lah, hari raya pertama. Kecoh, orang kampung diganggu dengan kelibat Pontianak. Mereka sering terdengar suara orang mengilai selepas maghrib. Mereka terdengar suara orang menangis selepas maghrib, dan menyebabkan orang kampung tidak selesa dengan gangguan itu. Kadang-kadang orang cakap, wah, ada gangguan Pontianak, ada gangguan Pontianak. Tapi orang tidak nampak kelibat, tapi mereka terdengar sering suara orang ketawa, ya, perempuan ketawa mengilai, dan suara perempuan menangis. Jadi menyebabkan orang kampung tidak selesa. Selepas maghrib saja, ya, selepas maghrib saja mereka terus tidak keluar rumah. Jadi mereka mengadu dengan ketua kampung lah dengan gangguan suara Pontianak ni. Dijadikan cerita. Ada satu keluarga ni, masa ni hari raya kan, hari raya siapa-siapa pun kau terima tetamu, kau kenalkan nak kenalkan kan. Jadikan cerita, ada satu family ni masa ni malam. Jadi adalah perempuan pemuda, remaja lah perempuan ni. Dia dengar suara orang menangis di luar rumah dia, ya. Begitu kan. Jadi dia keluar. Dia tidak tahulah itu hantu ke apa kan. Dia kenapa? Dia pun tanya, "Kak, kenapa kak menangis kak? Janganlah sedih-sedih kak, raya ni. Naiklah rumah kak, beraya dulu kak," dia cakap. Dia jemput naik ke atas rumah guys. Jadi kakak tu pun sambil menangis, dia naik ke rumah perempuan tu, sambil tersesak lah. Kemudian duduk di ruang tamu. "Kakak duduklah dulu, saya sediakan minuman." Kakak ni dari mana? Tapi kakak tu tidak bercakap. Dia hanya menangis. Dia menangis saja, ya. Dia pun kesian lah. "Kakak tunggu kejap ya, saya ke dapur." Masa dia ke dapur,
dia kira macam berselisih dengan mak dia. Siapa datang? Mak dia cakap, entahlah mak, dia cakap ada kakak tu menangis di luar tu kak, mak. Macam kesian pula, jadi saya suruh jemput lah naik. Jadi mak dia tengok. Bila mak dia tengok, mak dia terbeliak mata. Mak dia kenal perempuan tu adalah perempuan yang meninggal dibunuh oleh suami dia. Dan dia bagi tahu anak dia, dengar, siapa yang kau bawa naik tu? Dia cakap, mana saya tahu mak, dia kesian mak di luar menangis mak. Kalau kau mau tahu, mak dia bagi tahu, yang naik tu bukan manusia. Perempuan tu pun terkejut lah. Dia cakap, biar betul mak ni, dia cakap kan. Aku pergi tanya balik mak. Dia pergi tanya. Mak pergi siapkan biar aku pergi tanya balik. Kira macam perempuan tu tak puas hati lah. Dia tanya, kak, dia cakap, boleh tanya kak, kenapa kakak menangis ni? Boleh kakak beritahu? Seandainya kalau kakak ada masalah, kami boleh tolong selesaikan. Mak dia di dapur hanya macam mengintai dari dapur, kan nampak. Remaja perempuan tu tanya lagi, kenapa kak? Tahu guys apa perempuan tu cakap? Dia cakap, aku cari bayi aku. Guys, memang sah perempuan tu adalah Pontianak. Bayi mana kak? Bayi aku hilang, aku cari dia. Jadi remaja perempuan tu baru dia sahkan, yes, itu adalah Pontianak. Dia lari ke dapur, dia bagi tahu mak dia, mak, betul mak, dia tu bukan manusia mak. Mak dia apa lagi panik, apa kita mau buat ni? Dia sudah ada dalam rumah kita. Kemudian mak dia cakap, kita lari dari dapur, kita bagi tahu jiran rumah kita. Jadi durang dari dapur keluar, perempuan tu masih menangis di ruang tamu. Durang panggil jiran-jiran rumah dia dan bagi tahu jelmaan yang perempuan tu sudah menjadi Pontianak guys. Jadi jiran-jiran rumah dia dipanggil lagi semua dan terpaksa panggil Pak Imam. Pak Imam bagi tahu yang jelmaan Pontianak ada hadir di rumah mereka. Jadi ramai-ramai lah orang kampung pergi ke rumah remaja perempuan tu. Dan bila Pak Imam, Assalamualaikum, tapi perempuan tu tidak menjawab. Dia hanya menangis. Kemudian Pak Imam tu cakap, apa kau buat di sini? Kemudian dia cakap lagi, aku cari bayiku. Mana bayiku? Dia cakap, ini bukan tempatmu. Baik kau pergi dari sini. Kau sudah meninggal dunia. Ya, kau sepatutnya bukan di alam ni. Pak Imam tu cakaplah, orang-orang kampung semua berkumpul di bawah guys. Dia menangis, dia mau juga anak dia. Dan Pak Imam beritahu semua orang agar bersiap sedia sebab sebentar lagi dia akan keluar dari rumah. Jadi Pak Imam pun bacalah ruqyah ya bersama orang kampung dan akhirnya perempuan itu mengilai ketawa ya dan dia terus hilang begitu saja. Dia lenyap begitu saja dan bagi tahu tuan rumah yang benda tu sudah tidak ada. Dan bila mereka selidiki, dorang pergi tengok semualah kuburan. Ya, kuburan yang perempuan tu, kuburannya sudah berlubang. Maksudnya ada orang gali untuk dijadikan bahan sihir. So guys, itulah dia. Kebiasaannya orang kampung sekiranya ada ibu yang mengandung dan meninggal, kebiasaannya orang kampung akan bergadang untuk menjaga kuburan tu, takut dijadikan bahan sihir. Tapi kebetulan kuburan yang perempuan tu tidak dijaga, mengakibatkan orang-orang yang mengamalkan ilmu sihir menggali kuburnya dan menyeru dan menyebabkan perempuan tersebut menjadi